Seorang ahli muzik merdeka di sebuah karnival kualiti. Seorang penyanyi yang sangat unggul secara membeli sebagai seorang anak seni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menceritakan tentang seorang wilanegara yang bernama Datuk Siti Nurhaliza. Saya Misha Jahari dan saya akan membentangkan tentang latar belakang beliau. Pertama sekali, nama beliau adalah Siti Nurhaliza Tarudin dan beliau merupakan anak yang ketiga daripada 7 adik-beradik. Beliau membesar di Kampung Awah, Temerloh di Pahang dan di situ ayahnya bekerja sebagai seorang polis yang berpangkat korporal. Pada usia 9 tahun, Datuk Siti menjual kuih bersama ibunya iaitu Siti Salma dan bermula di situlah Datuk Siti berminat dalam kerjaya menyanyi. Hidup Datuk Siti berkisar pada muzik kerana ibunya merupakan seorang penyanyi lagu tradisional dan datuknya pula merupakan seorang ahli muzik tradisional tempatan. Hobi Datuk Siti di rumah pula ialah menyanyi sampaikan arwah ayahnya membelikannya satu set karaoke. Dengan bantuan ayah saudaranya, Datuk Siti dan sepupunya menubuhkan satu kumpulan muzik untuk dipersembahkan di hadapan penonton yang kecil, khususnya di majlis perkahwinan pada hujung minggu, dan pada hari-hari lain pula beliau akan bersekolah seperti biasa. 1964, Datuk Siti mengambil langkah berani untuk ke uji bakat Asia Bagus. Namun, beliau tersingkir dan gagal ke peringkat seterusnya. Kegagalan itu tidak menghalang Datuk Siti untuk terus berusaha kerana pada usia 16 tahun, beliau memasuki satu pertandingan peringkat kebangsaan yang dikenali sebagai bintang HMI. Tetapi Datuk Siti terlewat kerana uji bakat itu telah tamat dan selepas Datuk Siti puas merayu, beliau diberi peluang untuk membuat persembahan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Faizal. Datuk Siti Nurhaliza pernah memenangi pertandingan nyanyian pertamanya pada usia 12 tahun apabila beliau menyanyikan lagu patriotik iaitu Bahtera Merdeka di sebuah karnival Kuala Lumpur. Kemudian, nyanyiannya didorong oleh kakak ipar dan abangnya untuk menyertai bintang HMI 1995. Siapa sangka, sejak itulah nama Siti Nurhaliza mula bergemalangan hingga kini. Kemudian, nama beliau melonjak naik apabila single pertamanya iaitu Jerat Percintaan memenangi anugerah jurulagu yang ke-11 dan kemenangan berganda 4 di anugerah bintang popular berita harian bagi kategori penghibur televisyen paling popular, penyanyi wanita popular, artis remaja popular dan kemenangan keseluruhan bintang paling popular. Populariti beliau ditambah dengan penampilan imej yang sopan, bersih dan tiada sebarang gosip yang bukan-bukan dalam kerjaya maupun kehidupan peribadi. Pada tahun 1998, beliau telah dipilih di kalangan artis Malaysia untuk mengadakan persembahan semasa Majlis Penutupan Sukan Commonwealth 1998 di hadapan Ratu Elizabeth II, Putera Philip, Duke Edward dan 70 buah negara yang lain. Kemudian, kejayaannya merangkul hadiah Grand Prix di pertandingan Voice of Asia oleh Siti Nurhaliza membuktikan penyanyi tempatan mampu memberi cabaran di pentas antarabangsa. Siapa sangka lagu yang bercirikan kemeliuan, nirmala dan purnama merindu yang menjadi pilihan Siti Nurhaliza telah dinobatkan sebagai Voice of Asia pada tahun 2002 dan mendapat julukan nama sebagai Suara Asia dan Silon Lion Asia. Assalamualaikum, nama saya Nur Anisha Zwani binti Ahmad Karami. Sejak beliau menceburi dalam bidang seni nyanyian, beliau telah memperoleh sebanyak 315 anugerah yang terdiri daripada anugerah dalam Malaysia serta anugerah di luar negara.
Beliau telah menerima 55 anugerah yang daripada luar negara yang terdiri daripada negara Singapura, Indonesia, Thailand, United States, Germany, Netherlands, Monaco, China, Australia, Italy dan Kazakhstan. Beliau telah menghasilkan sebanyak 40 album serta lebih 250 lagu single. Album pertama beliau telah mendapat sambutan yang sangat dahsyat, iaitu melebihi 800,000 naskah telah terjual daripada hasil album pertama beliau. 8 daripada 15 album solo beliau telah menerima sama ada emas, platinum atau berbagai persijilan platinum yang terdiri daripada Malaysia dan juga Indonesia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman bin Muzamil. Antara sumbangan yang pernah dilakukan oleh Datuk Siti Nurhaliza ialah melalui program Simplicity, iaitu berkonsepkan secara membeli sambil menderma. Simplicity di hati. Program ini telah dianjurkan bersama dengan Institut Jantung Negara (IJN) untuk membantu kanak-kanak yang tidak penyakit jantung. Seperti yang kita sedia maklum, kes COVID di Malaysia pada awal pertengahan 2021 meningkat secara mendadak. Hal ini telah menyebabkan bekalan seperti pelitup muka dan juga PPE berkurang di Malaysia. Oleh itu, Datuk Siti Nurhaliza telah melakukan satu inisiatif, iaitu menyumbang PPE kepada Barisan Harapan sebanyak 500 unit. Hal ini adalah sumbangan daripada hasil usaha daripada anak-anak yatim piatu dan juga termasuk daripada hasil tangan Datuk Siti sendiri. COVID-19 juga telah menyebabkan kewangan masyarakat berada dalam terumbang ambing, terutamanya kepada golongan B40. Seturut itu, Datuk Siti Nurhaliza melalui Yayasan Nur Jiwa dan Siti DK Holdings telah melancarkan bantuan prihatin 2021 kepada sasarannya ialah 1,500 golongan keluarga yang berpendapatan B40. Tujuan ini adalah supaya dapat mengurangkan beban yang telah dilalui ketika COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrul bin Raslan. Setiap kejayaan seseorang itu pasti ada cabaran ataupun kesukaran seseorang dalam hidup. Begitu juga dengan Datuk Siti. Pada tahun terawal nyanyiannya, beliau telah dikritik hebat oleh warga industri muzik kerana beliau enggan memakai pakaian yang tidak sopan. Bagi Siti, beliau harus menjaga pemakaiannya kerana beliau harus memelihara reputasinya sepanjang beliau bergelar sebagai anak seni. Seterusnya, pada awal tahun 2015, Datuk Siti Nurhaliza juga pernah difitnah bercerai dengan suaminya, Datuk Khalid Muhammad Jiwa atau lebih dikenali sebagai Datuk K. Beliau difitnah oleh beberapa laman web di internet. Bagi Siti, ini semua dugaannya sebagai seorang anak seni. Beliau tetap tabah menghadapi ujian ini dan yakin setiap yang berlaku pasti akan ada hikmahnya. Bagai jatuh ditimpa tangga, selepas 9 tahun menanti cahaya matanya yang pertama, Datuk Siti dikhabarkan telah mengalami keguguran pada bulan Disember tahun 2015. Selepas kejadian itu, Datuk Siti meminta untuk berehat sebentar dari bekerja. Beliau mahu menenangkan diri seketika dari bekerja supaya kerjanya tidak terganggu kesan daripada kesedihan tentang keguguran. Jadi, kita dapat lihat dugaan demi dugaan menimpa Datuk Siti, tetapi beliau tetap tabah menghadapinya dan kekal cemerlang menempa nama di persada antarabangsa. Ini telah menunjukkan bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza mempunyai semangat cinta negara yang sangat besar kerana beliau telah mengharumkan nama Malaysia di persada dunia kerana negara Malaysia mempunyai seorang pemimpin yang sangat dahsyat. Kita haruslah bersifat merendah diri dalam diri kita. Hal ini kerana untuk membantu seseorang kita haruslah berendah diri dan tidak ego. Seperti Datuk Siti Nurhaliza, walaupun beliau mempunyai pangkat datuk yang tinggi, akan tetapi beliau tidak menghiraukan pangkat tersebut dan tetap membantu rakyat-rakyat mempunyai jika masyarakat mempunyai dalam
menghadapi masalah. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mencontohi sikap yang telah ditonjolkan oleh Datuk Siti, di mana Datuk Siti ini walaupun beliau telah ditimpa pelbagai dugaan hidup, tetapi beliau tetap bersemangat untuk memberikan terbaik untuk negara Malaysia. Kita dapat lihat pelbagai kejayaan yang telah dikecapinya. Jadi, cuba kita bayangkan apabila beliau ni seorang yang cepat mengalah, pasti lagu beliau dan nama negara Malaysia tidak akan diangkat ke persada antarabangsa seperti sekarang. Kesimpulannya dari saya, sikap yang ada dalam diri Datuk Siti tersebut dapat membina semangat cinta akan negara. Nama aku Muhammad Hafiz bin Nawang Abbas. Aku dari Sabah. Lepas tu kaum Bisaya. Kuih. Kenapa? Sebab yalah time kecil kan dia jual kuih dia sambil menyanyi. Nama saya Yap Siu Kian. Saya berasal dari Kelantan. Saya berbahasa Cina. Datuk Siti Nurhaliza. Dia adalah penyanyi yang terkenal di Malaysia. Dan dia adalah idol saya sejak saya kecil lagi. Boleh nyanyi sikit? Nyanyi? Boleh. Saya akan nyanyi lagu Bukan Cinta Biasa. Okey. Begitu banyak cerita, ada suka, ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sinarkan bagai gegar lautan cahaya, tandaikanlah kasih di mercu kalbu.